Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li nabiyil karim wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ahbabihi wa li masyaikhina wa li muallimina wa dhul huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila Syekh Umar Rashad Abdullah Al-Banjari rahimahullah syarnahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bima wasi'a rahmatullah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdadan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ashabul fadilah, para asatizah dan haji dan yuman, alhamdulillah syukur kepada Allah. Insyaallah menyambung lagi pengajian kitab Sabilul Muhtadin Litafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Arsyad Abdullah Al-Banjari rahimahullah. Masih lagi dalam perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita menyambung lagi kepada perkara yang ke-7. Sebelum daripada itu kita ulang sedikit pada perkara yang ke-5. Muka surat 318 nombor 1966. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa darain amin. Kelima, melakukan perbuatan yang bukan jenis perbuatan sembahyang jika ianya banyak pada uruf lagi berturut-turut pada selain sembahyang khauf dan sembahyang sunat dalam safar. Okey. Seperti berjalan 3 langkah berturut-turut dan memamah 3 kali berturut-turut dan menggaru 3 kali berturut-turut serta dengan gerak tangan pada orang yang tidak ada pada tubuhnya penyakit gatal, sekalipun perbuatan yang banyak itu dengan 3 anggota seperti menggerakkan 2 tangan dan kepala dengan serentak, maka batal sembahyang dengannya sekalipun dengan lupa kerana ia memutuskan nazam sembahyang. Adapun seorang yang ada penyakit gatal sekira-kira tak kuasa dia sabar dengan tidak bergaru, maka tidaklah batal sembahyangnya dengan bergaru 3 kali berturut-turut atau lebih kerana darurat. Baik, dia kata apa? Yang kelima iaitu batal sembahyang dengan sebab melakukan perbuatan yang bukan perbuatan sembahyang. Maka yang kita jadi agak keliru ialah dalam masalah memamah. Ada kan? Memamah. Jadi yang dimaksudkan dengan memamah di sini iaitu memamahlah. Memamah. Ada kan? Jadi memamah ini bukan perbuatan sembahyang. Maka apabila dia melakukannya secara 3 kali berturut-turut, maka ia membatalkan sembahyang. Sebab perbuatan memamah tak ada kena-mengena dengan sembahyang. 3 kali batal, kalau nak 2 kali je. Itu kan. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan sembahyang, maka kerana itu ia membatalkan sembahyang. Habis tu kalau kita main lidah pula kat dalam, nak keluarkan daging tersentil, batal tak? Banyak bergerak tu lidahnya, tak nampak lah. Mana kan? Batal tak? Tak. Sebab dianggap sebagai pergerakan yang sedikit anggota yang kecil, sebagaimana bergeraknya
jari menggaru. Dia tak dianggap sebagai membatalkan sembah. Perbuatan ni adakah perbuatan menggaru ini adakah perbuatan dalam sembahyang? Tidak, bukan perbuatan sembahyang, tetapi ia tidak membatalkan sembahyang kerana dia bukan dianggap sebagai anggota yang besar, pergerakan yang besar. Adapun memamah dianggap sebagai apa tu? Pergerakan yang besar, pergerakan rahang ni sebagai pergerakan yang besar. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan memamah di situ Tetapi walaupun demikian, kita ambil ingat bahawa sekalipun kita melakukan satu pergerakan yang kecil sekalipun, ada kan? Tapi dengan niat bermain-main, batal tak sembahyang? Batal, agak-agak kening je. Saja main-main. Tu kan? Maka membatalkan sembahyang walaupun di pergerakan yang kecil, tetapi kerana niat bermain-main. Macam juga jari, kan, pusing. Kalau kerana niat dia, kerana dia kata pusing sebab dia faham hadis kata menggerak-gerakkan jarinya, ada kan, bagi mazhab kita makruh, ada kan. Tapi kalau dia main-main saja, tunjuk sana saja, maka ia membatalkan sembahyang. Baik. Selesai Baik. Masuk kepada yang ke-6 dah kan? Yang ke-6. Belum Hari ini disambung yang ke-6. 1976 tu 319. Qala al-musannifu ke-6, makan dan minum sekalipun sedikit, melainkan jika dia makan sedikit dengan lupakan dirinya di dalam sembahyang, atau bebalkan haram makan dan minum di dalam sembahyang, dan diuzurkan bebalnya akan yang demikian itu kerana dia baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama, maka tidaklah batal sembahyangnya kerana uzurnya. Bersalahan makan dan minum yang banyak, maka batallah sembahyang dengannya sekalipun dengan lupa atau dengan bebalnya. Hanya senya makan banyak tidak membatalkan puasa, kerana tidak ada bagi puasa itu kelakuan yang mengingatkan dirinya di dalam puasa, maka tidak ada taqsir daripadanya, bersalahan dengan sembahyang. Baik, yang batalkan perkara yang ke-6 ialah makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Isunya sengaja. Kalau lupa sedikit tak apa, tu kan. Ambil wuduk, basah lagi, basah turun. Sengaja. Batal tak? Batal. Ada kan? Sebab apa? Sengaja. Ada nasi kat dalam mulut. Kuek apa? Kan? Ada kan? Keluar pula nasi. Batal sembahyang. Ada kan? Kalau lupa, ada kan? Sembahyang, dalam pada sembahyang tu lupa berangan. Alamak, aku bayang tengah sembahyang ni, teringat kan? Tengah sembahyang. Maka tidak batal kalau sedikit. Tapi kalau sedikit dengan sengaja, maka batal. Isu dia sengaja atau tidak. Kalau sedikit, kalau banyak, maka tetap batal. Sebab apa? Sebab dia kata bersalahan dengan puasa. Kita niat puasa pagi-pagi, tengok nasi goreng semalam ada lagi, jadi makan. Dah siap makan baru teringat, Allah, kan puasa. Kalau puasa makan kerana terlupa, makan banyak sampai sedawa, 5 kali sedawa, batal tak?
Tak batal sebab apa? Sebab sepanjang puasa, satu, puasa ni tempoh masanya panjang. Bila panjang menyebabkan kita ni puasa ataupun tak puasa, dia tak ada satu gaya khas orang puasa. Berbeza dengan sembahyang. Kalau sembahyang dia ada gaya khas orang sembahyang. Orang sembahyang kan berdiri, tangan letak sini. Ada kan? Rukuk. Mana ada gaya lah, ada gaya orang sembahyang. Masanya pun pendek, ada gaya orang sembahyang. Nazam sembahyang tu ada. Bagi orang puasa, kalau katalah saya puasa siang tadi, ataupun ada kawan kita sama-sama kerja dengan kita, dia puasa, kita nampak tak dia puasa? Sambil dia type komputer, sambil dia buat apa orang kata modul syahadatan minit mesyuarat, kita nampak tak dia tu ada gaya orang puasa? Tak ada kan? Puasa tak ada gaya yang tersendiri. Sebab tu kemungkinan untuk lupa tu tinggi, kita kata. Kemungkinan untuk lupa tu tinggi. Kerana tu apabila orang puasa, kalau dia makan banyak macam mana pun tidak membatalkan puasanya, berbanding dengan sembahyang. Kalau makan banyak tetap membatalkan membatalkan sembahyang. Itu sebab dia Allah dia. Baik. Ada apabila tetaplah bahawa makan yang sedikit itu membatalkan sembahyang dengan sengaja, tidak dengan lupa, maka tidak ada beza di antara bahawa ada sertanya perbuatan yang sedikit atau tidak ada sertanya yang demikian itu. Maka dia kata apa? Maka apabila kita dah sepakat, dah setuju dah, kita telah pegang bahawa orang kalau dia sembahyang, dia makan yang sedikit pun kalau dengan sengaja, batal tak sembahyang dia? Batal. Maka dia kata tak kiralah gaya makan itu, gaya makan tu ada gaya macam makan ataupun tidak, dia tak ambil kira. Kan? Gaya orang makan tu dia tak ambil kira. Yang penting makan. Sedikit dengan sengaja. Gaya makan tak kira lah. Dikunyah kan? Kalau kena kunyah gitu memang memamah tu memang batal lah. Tu kan? Gaya makan, ada gaya makan tak ada, dia tak ambil kira. Yang penting dia punya keyword dia makan, walaupun sedikit, keywordnya dengan sengaja. Itu maksud dia. Sebab tu dia kata, maka tak ada beza di antara bahawa ada sertanya perbuatan yang sedikit atau tidak ada sertanya demikian itu. Ada tak ada perbuatan makan tu tak ambil kira. Contoh dia makan, kalau kita kata makan, gaya makan, dua dia berhenti. Kan kalau dua kali mamah, dikira dua kali mamah, dikira batal ke tak batal? Tak batal. Sebab dianggap sedikit. Batal tak? Tak batal. Ada orang makan macam tu, ada orang makan bukan macam tu. Tahu masuk je nasi ke dalam tekak dia. Tahu masuk je. Ada gaya makan tak? Tak ada gaya makan. Tapi dia telan dengan sengaja, batal tak? Batal. Walaupun tak ada gaya makan. Itu maksud dia. Maka jika ada di dalam mulutnya gula batu umpamanya, maka ia hancur, lalu ditelannya dengan sengaja, lagi tahukan haramnya, nescaya batallah sembahyangnya. Sebab kalau gula, ada gaya makan tak? Gula, dia hancur, masuk terus kan? Habislah, batal walaupun tak ada gaya makan tu tak ada. Ketujuh, lalu satu rukun qauli seperti Fatihah, atau lalu satu rukun fi'li seperti i'tidal, beserta dia syak pada niat takbiratul ihram
seperti bahawa dia berbelah bagi. Adakah dia berniat di dalam takbiratul ihram, atau adakah dibawanya niat yang sempurna, atau adakah dibawanya sebahagian daripada syarat-syaratnya, atau lanjut masa syak pada yang tersebut itu. Maka manakala lanjut masa syak pada yang tersebut itu, atau lalu satu rukun sebelum hilang syaknya, seperti bahawa syaknya menyertai satu rukun dari mulanya hingga sudahnya, nescaya batallah sembahyangnya dengannya, kerana nadir, jarang-jarang seumpama yang demikian itu pada masalah yang pertama, dan kerana dia taqsir dengan sebab meninggalkan daripada mengingati pada masalah yang kedua sekalipun dia jahil. Baik, ni yang ketujuh ni macam mana? Dia kata berlalu satu rukun qauli seperti Fatihah. Cukup dulu. Ada kan? Dalam pada dia berdiri baca Fatihah, atau sewaktu dia sedang baca Fatihah, apa yang berlaku kat dia? Syak dia pada niat takbiratul ihram. Saya baca Fatihah ni, takbir Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati tu, ya, aku niat ke tak niat? Aku niat ke tak niat? Ataupun tadi aku niat penuh ke, niat sempurna ke tak sempurna? Niat sempurna, saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat, menghadap kiblat, makmum, tunai kerana Allah Ta'ala. Sempurna betul tu kan. Aku niat sempurna ke tak sempurna? Ataupun aku cukup tak tiga yang sebahagian daripada tu kan, yang menjadi syarat dia kan. Kata apa? Qasad, ta'arud dengan ta'yin tu kan. Ta'arud ataupun ta'ayun. Qasad, ta'arud, ta'ayun atau ta'yin. Tadi cukup tak tiga-tiga Syaknya itu, tempoh syaknya itu sehingga berlalu masa yang panjang, ataupun kita kata panjang tu setempoh dia membaca qadar Fatihah, ataupun kita kata sepanjang dia baca Fatihah tu, daripada bismillah sampai waladdallin tu, sentiasa bermain dalam fikiran dia, dalam hati dia. Aku takbiratul ihram tadi, niat aku sempurna ke tak sempurna? Sempurna tak sempurna? Dia punya takbiratul ihram. Tadi aku sebut Allahu Akbar ke Allahu Akbar je? Sebut ra ke tak tadi? Dia bermain dalam pemikiran dia, dia syak. Dia rasa macam sempurna, macam tak sempurna, macam komplit, macam tak komplit. Tempoh komplit tak komplit itu berapa lama? Sampai selesai dibaca Fatihah. Habis Fatihah waladdallin, masih lagi dia syak, takbirnya okey ke KO, maka batal sembahyang dia. Kalau sampai iyyaka na'budu, daripada apa? Daripada bismillah sampai iyyaka na'budu, dia syak. Wa iyyaka nasta'in, okey, selamat, aku okey, confirm. Dah, aku minta takbir betul. Batal tak sembahyangnya? Tak batal. Batal tak sembahyangnya? Tak batal. Sebab tidak berlalu satu rukun. Ataupun ketika mana dia i'tidal, masa Fatihah okey, rukuk okey, sami Allah, masa i'tidal tu
Sami Allah dia. Tadi aku takbir ke tak takbir? Takbir aku ni okey ke tak okey? Sempurna ke tak sempurna? Sampai itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lepas tu turun sujud. Dalam pada turun sujud tu dia masih terfikir-fikir lagi. Tadi aku takbir okey ke tak okey? Aku takbir ke tak? Niat tadi qasad tadi ada ke tak ada? Tadi aku kata fardu zuhur ke sunat zuhur tadi? Dia bermain dalam kepala otak dia. Sepanjang dia i'tidal sampai dia berpindah kepada rukun seterusnya, rukun sujud. Kalau sepanjang tempoh dia i'tidal itu dia ragu-ragu sepanjang satu rukun atau rukun fi'li dia kata-kata, maka apa jadi kepada sembahyang dia? Batallah sembahyangnya. Sebab yang diragu-ragukan, yang disyakkan padanya ialah pada takbiratul ihram. Takbir ni ada excuse? Tak ada kan? Sebab dia pangkal. Kau sembahyang ke tak sembahyang? Sebab tu bila takbir Allahu Akbar, dah bar tu okey dah tu. Tiba-tiba kita syak. Bila syak, ya tak ya, masuk tak masuk, sempurna tak sempurna. Jangan biar sambil tu baca Fatihah sampai habis, jangan. Kan? Patutnya dijazamkan. Dah masuk, dah diyakinkan, cukup. Kalau ragu-ragu juga, terus batal lah kita kata. Terus niat membatalkan sembahyang. Kena potong terus. Kena kata yang tadi pertama itu kira batal. Baru kita boleh takbir yang kedua. Sebab kalau andai kata yang pertama tu kita syak antara okey tak okey, okey tak okey, Allahu Akbar, takbir lagi sekali. Dalam pada tidak berniat membatalkan niat yang pertama, maka takbir yang kedua akan membatalkan sembahyang yang pertama. Begitu keadaannya. Bila kita syak kan okey tak okey, Allahu Akbar, macam masuk tak masuk, macam sempurna tak sempurna, ya okey tak okey, okey tak okey. Kalau kita rasa macam tak okey, maka hendaklah kita niatkan membatalkan niat yang pertama. Kena macam tu. Sebab kalau bila mana kita tak niatkan membatalkan yang pertama, kita takbir terus Allahu Akbar, maka takbir kita yang kedua akan membatalkan takbir kita yang pertama. Ini kita bicarakan sudah ketika mana pada rukun takbiratul ihram. Okey. Balik pada persoalan kita pada perkara yang membatalkan perkara yang ketujuh, iaitu syaknya kita satu hal, dan syak itu sehingga berlalu satu tempoh rukun qauli atau berlalu satu tempoh rukun fi'li. Okey. Boleh clear? Tetapi jika hilang syaknya, jika hilang syaknya itu sebelum daripada lanjut masa dan sebelum daripada membawa rukun yang lain, maka tidaklah batal sembahyangnya dengannya, kerana banyak mendatang seumpama yang demikian itu. Maknanya syak, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, syak, masuk tak masuk, masuk sampai ihdinas siratal mustaqim. Okey dah. Kan kita kata okey dah niat tu. Batal tak? Tak batal. Sebab tidak berlalu satu rukun. Sebab kalau perkara yang seumpama ini dikatakan memang banyak berlaku kepada ramai orang. Adapun kalau disyak daripada mula Fatihah sampai habis Fatihah, atau daripada mula i'tidal sampai habis i'tidal nak masuk kepada sujud, maka dikata itu satu perkara yang nadir. Nadir maknanya apa? Jarang-jarang sangat berlaku. Itu keadaan dia. Keluar dengan syak. Ni tak dikira syak. Oleh keadaan yang jikalau
dia zankan. Zankan makna apa zan? Apa makna syak, apa makna zan? Ingat lagi? Kalau syak 50, 50. Kalau zan sangkaan kuat, kita boleh kata 70%, 75%. Kalau yakin 100%. Ada kan? Kalau waham 30 atau 25% aja kita kata macam ya, tapi banyak berat kepada tidak. Kalau zon berat kepada ya. Kalau syak 50, 50. Kejap ya, kejap tak. Kejap ya, kejap tak. Kalau zon lebih kepada ya, lebih kepada confident lebih. Maka dia kata keluar dengan syak oleh keadaan yang jikalau dia zankan pada sangkaannya yang kuat bahawa dia di dalam sembahyang yang lain, maka tidaklah batal sembahyangnya sekalipun dia menyempurnakannya beserta zan itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kata, aku ni sembahyang tahiyat masjid ke sembahyang qabliyah isyak ni? Tu kan. Tak ingat dah. Sembahyang qabliyah isyak ke sembahyang tahiyat masjid? Tahiyat masjid ke qabliyah isyak? Sambil tu rukuk, i'tidal, sujud, sampai assalamualaikum, sampai bagi salam. Entahlah sampai dia menjadi bingung, tak tahu mana satu. Batal tak sembahyangnya? Tak batal. Tu kan, batal tak sembahyangnya? Tak batal. Rasa aku, yelah, aku rasa dia zon, rasanya tahiyat masjid ni. Dia cuma, dia kalau yang pertama tadi isunya niatnya sempurna ke tidak, takbirnya sempurna ke tidak, kan? Yang ini jenis sembahyangnya zuhur ke, kan? Sunat zuhur ke qabliyah zuhur, sembahyang hajat ke sembahyang tahajud ni, ada kan? Itu tak apa. Sampai peringkat dia kata, maka tidaklah batal sembahyangnya sekalipun dia menyempurnakannya beserta zon itu. Dalam hatinya kuat mengatakan, aku sembahyang qabliyah isyak ni, qabliyah isyak, bukan tahiyat masjid. Sembahyang terus tapi macam tahiyat masjid, tapi taklah macam qabliyah isyak aja. Tu zon. Sama ada dia di dalam sembahyang fardu dan zon bahawa dia di dalam sembahyang sunat. Sampai peringkat macam tu. Ada kan? Aku ni sembahyang fardu zuhur ke sembahyang sunat zuhur ni? Fardu zuhur ke sunat zuhur? Tapi zon dia kata dia sembahyang fardu zuhur. Maka dia sempurnakan 4 rakaat. Ataupun dia sembahyang fardu zuhur ke sunat zuhur. Dia zon dia, sangkaan berat dia mengatakan dia sembahyang sunat, maka dia sempurnakan 2 rakaat. Batal tak sembahyangnya? Tak batal. Tak batal. Zon ni ada sangkaan yang kuat. Kan? Main fardu ke sunat? Fardu ke sunat? Dalam hatinya lebih kepada fardu, maka dia sempurnakan sembahyang fardu, walaupun kadang-kadang datang macam sunat, macam fardu. Jalannya lah, anggap fardu lah. Tu tak apa, tak ada masalah. Yang masalah tadi yang pertama, masalahnya apa? Niatnya sempurna ataupun tidak. Jelas Yang batal tadi yang mana? Sebab dia ragu-ragu. Niatnya, takbirnya sempurna ataupun tidak. Kalau yang ini jenis sembahyangnya. Memang dah sembahyang belum? Memang dalam sembahyang, cuma tak confirm sembahyang fardu ke sembahyang sunat. Boleh jelas? Kena bezakan. Keluar dengan syak oleh keadaan yang jikalau dizonkan sangkaan beratnya bahawa dia di dalam sembahyang yang lain, maka contohnya dia bawa
tidaklah batal sembahyangnya sekalipun dia menyempurnakannya dengan berserta zon itu, sama ada dia di dalam sembahyang fardu dan zon bahawa dia sedang sembahyang fardu ni, tapi sangkaan dia rasa macam sembahyang sunat. Dan zon bahawa dia di dalam sembahyang sunat, atau dia dalam sembahyang sunat bahawa dia di dalam sembahyang fardu, maka begitu tidak jadi apa-apa masalah. Ke-8, kekal dia di dalam satu rukun serta syak pada memperbuat rukun yang sebelumnya. Kekal pada satu rukun. Contoh, dia sedang tadi contoh, seperti dia syak di dalam sujudnya. Mana kekal dalam sujud? Pada meninggalkan i'tidal. Dia tengah sujud ni, tengah sujud dia kata, tadi aku i'tidal ke tidak, i'tidal ke tidak. Okey. Dan dengan sengaja dia meneruskan sujudnya itu dalam keadaan syak. Dia sedang sujud, tengah sujud dia rasa aku i'tidal ke tidak tadi, i'tidal ke tidak. Bila dia syak dengan i'tidal apa tidak, dia terus stay dalam keadaan sujud dia. Sedangkan hatinya kata aku i'tidal ke tidak. Kemudian dia pun buat apa? Teruslah sembahyang. Dia pun duduk antara dua sujud sebagai contoh. Apa jadi sembahyangnya? Batal. Contoh, dia tengah rukuk. Tengah-tengah rukuk, tadi baca Fatihah ke tak? Baca ke tak? Macam baca, macam tak. 50-50. Baca ke tak? Baca ke tak? Terus saja dia biar sampai dia i'tidal. Dia mengabaikan kepada syaknya dia. Ada kan? Dia mengabaikan pada syaknya dia. I'tidal dia. Batal tak sembahyangnya? Batal. Kenapa? Tengok. Maka batallah sembahyangnya dengannya, kerana yang wajib di atasnya pada ketika itu adalah kembali pada mengerjakan apa yang disyakkannya itu dengan segera. Sedang rukuk, tiba-tiba teringat, macam baca Fatihah macam tak. Apa tu buat? Tak boleh kita meneruskan kita punya rukuk, sebab rukuk kita tak dikira. Maka wajib kita berdiri balik, baca Fatihah. Tengah sujud yang pertama teringat, tadi i'tidal ke tidak? I'tidal ke tak? Apa tak buat? Adakah kita teruskan sujud kita? Tak. Terus kita bangun, buat i'tidal. Tengah sujud yang kedua teringat, tadi macam tak rukuk lah rasa. Tu kan? Macam tak rukuk lah rasa. Apa tak buat? Maka hendaklah terus berdiri dan rukuk. Ni dah sujud akhir ni, sujud akhir. Ada kan? Ataupun tengah duduk tahiyat akhir. Tengah duduk tahiyat akhir tiba-tiba ingat, tadi macam tertinggal 3 kali sujud lah rasa-rasa. Duduk tahiyat akhir ni. Tengah duduk tahiyat akhir dia rasa, macam aku macam macam tertinggal 3 kali sujud lah. Ada kan? Dia rasa tinggal 3 kali sujud. Apa dia buat? Dulu perbahasan yang sudah tu. Ada kan? Kalau 3 sekali sujud nak ganti berapa rakaat? Semak balik. Itu dia teringat di waktu yang hujung. Sekarang ni dia tengah buat. Katalah ni sedang rakaat yang kedua. Sedang rakaat yang kedua, tengah apa? Tengah rukuk. Sedang rukuk rakaat yang kedua, tiba-tiba dia teringat, macam tadi aku sujud sekali lah. Ni rakaat berapa? Rakaat kedua. Apa sedang buat rakaat kedua? Sedang rukuk. Tengah rukuk ni dia terasa, tadi aku rasa macam aku sujud sekali lah rakaat pertama. Apa patut buat? Apa tu buat? Hendaklah dia duduk
untuk duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud. Lepas tu bangkit untuk baca Fatihah. Dia kena gitu. Kalau dia terus tadi macam i'tidal ke tak i'tidal dalam sujud ni, terus saja duduk antara sujud, maka batallah sembahyangnya. Sebab bila syak kepada rukun yang sebelumnya, maka hendaklah dia terus kembali kepada rukun yang sebelumnya. Dia tak boleh teruskan sembahyang dia. Sebab kalau dia tengah sujud, sujudnya itu tidak dikira sebab dia syak, dia masih belum i'tidal. Kalau tengah sujud dia syak, dah baca Fatihah ke belum? Belum baca Fatihah ke belum? Maka hendaklah dia terus berdiri baca Fatihah. Kalau dia terus juga, maka batallah sembahyangnya. Kesembilan, menukarkan sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Ni terus tukar. Yang tadi dia zon, dia syak, mula-mula dia syak. Ni aku sembahyang ni, aku tengah sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Zon dia kata dia sembahyang fardu, tapi macam sunat. Sangkaan hatinya dia berat mengatakan dia sembahyang fardu yang tadi. Sedangkan dia sebenarnya niat sembahyang sunat, tapi berat hati dia kata, dia mengatakan, hatinya mengatakan, zon dia mengatakan dia sembahyang fardu. Sah tak sembahyang dia? Sah. Yang ini memang dia yakin sungguh, usalli fardal isya'i, memang confirm sembahyang isya', memang ingat sembahyang isya'. Tengah-tengah sembahyang, tukar sembahyang sunat. Tu kan, tengah sembahyang fardu tukar kepada sembahyang sunat. Ni dia kata ni, menukarkan sembahyang fardu kepada sembahyang sunat, batal sembahyang dia. Seperti seorang masuk mengerjakan sembahyang fardu zuhur umpamanya, kemudian dia jadikan sembahyang itu sembahyang sunat zuhur qabliyah umpamanya, maka batallah sembahyangnya dengannya. Batal. Kan? Dan niat sembahyang fardu zuhur pindah kepada sunat zuhur, tak boleh. Batal. Kecuali melainkan kerana uzur, seperti dia hendak memperdapatkan jemaah, maka tidak batallah ia. Ada kan? Kecuali untuk memperdapatkan jemaah. Usalli fardhu zuhri, main fardhu zuhur. Tengok-tengok ada orang ingatkan semua orang dah sembahyang, rupanya Pak Bilal baru nak qamat. Tu kan, Pak Bilal baru nak qamat. Tak apa gitu. Tu nama uzur syar'i, sebab tu sembahyang yang lebih sempurna. Tu lain kes. Ataupun dia sembahyang sunat, usalli sunnataz zuhri. Ada kan? Tengah-tengah sembahyang sunat, Pak Imam pun ada satu jemaah yang lain, dia pun nak tukar jadi sembahyang fardu terus supaya mendapatkan jemaah, sembahyang secara berjemaah, maka tidak batal, tak mengapa yang demikian, kerana dia anggap sebagai uzur syar'i. Sebab kalau kata contoh kita berhenti sembahyang dekat R&R, kita tunggu orang tak ada, orang nak berjemaah, biasa ramai orang berjemaah, tak ada, tunggu dah kali minit, tak ada lah ni, memang tak ada lah. Kita pun sembahyang, siap kita sembahyang, nak keluar tengok-tengok, ada pula orang sampai, baru nak sembahyang. Boleh tak kita sembahyang sekali lagi? Boleh tak kita sembahyang sekali lagi? Bukan sekadar boleh, bahkan digalakkan sangat-sangat. Sebab apa? Sebab sembahyang yang pertama secara seorang diri itu ia sah, tetapi tidak sempurna. Dia sah tapi tak sempurna. Jadi untuk menyempurnakan. Baik. Terakhir ke-10. Niat memutuskan sembahyang.
atau berbelah bagi pada memutuskannya atau pada meninggalkannya, maka batallah sembahyang dengannya, kerana yang demikian itu menafikan jazam pada niat. Jazam ni tekal sungguh, betul-betul nak sembahyang. Tidak diseksa seseorang dengan termenang was-was yang mengerasinya sekalipun pada iman, kerana ada yang pada was-was itu daripada keberatan. Kalau tengah sembahyang, rasa macam Allahu Akbar, malasnya, dah berhentilah, nanti sambunglah, batal. Ada kan? Bercadang nak berhenti daripada sembahyang ataupun Allah, macam nak terus, macam nak Allah Akbar tengah sembahyang sakit perut, macam nak terus ke nak berhenti kejap lagi, boleh tahan lagi, berhenti lah, teruk sangat tak tahan, lepas tu rasa macam lega sikit, teruslah, batal sembahyang. Bila mana ada niat nak berhenti daripada sembahyang, maka batal sembahyang. Macam nak berhenti, macam tak nak berhenti, batal. Kalau tegur memang berhenti ya, kan? Dan daripada berhenti tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak apa, sambung balik batal. Sebab tidak jazam pada niat. Tujuan sembahyang nak betul nak ada Allah tu tak ada, kosong, batu batal. Ada kan? Allahu Akbar sembahyang sakit perut, macam nak buang air, boleh tahan lagi terus, tak boleh tahan dah. Berhenti, kan? Tengah pada berhenti, lega pula, batal. Tu semua batal, sebab dah niat nak berhenti daripada mengerjakan sembahyang. Tak boleh. Adapun dalam masalah iman, dia kata was-was, macam nak keluar je di Islam ni, tak boleh, astagfirullah, ni macam tak betul Islam ni, astagfirullah. Tu tak apa, itu masih lagi dimaafkan. Tu kan, selagi mana tak dilafazkan, tu namanya khawatir, lintasan yang kena cari ubat dia. Kadang orang, ya ke Islam ni betul ke? Betul ke Allah ni ada? Kiamat ni ada ke? Tu kadang-kadang was-was yang terlintas tu dimaafkan. Sebab dia macam benda perkara yang kita kata sesuatu yang di luar daripada kawalan kita. Tu dia kata sebagai daripada satu yang keberatan. Tu tak ada masalah. Berbeza dengan bab sembahyang. Begitu juga dalam bab puasa. Ada kan? Dalam bab puasa, insya-Allah nanti kita akan tengok pada perkara yang ke-11 insya-Allah taala. Wallahu alam bissawab. Insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Bolehlah raya Cina ni nak pergi rumah Cina, pergi makan limau. Boleh? Boleh tak? Tu main apa nyinsang tu, apa nyinsang? Insang tu kan? Apa? Boleh? Main nyinsang tu? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh kan? Kenapa boleh? Adat je. Adat saja, tak ada masalah. Gongsi facai. Boleh? Gongsi facai. Boleh tak? Ke Cina ada sembahyang macam ni? Ada tak sembahyang Cina sembahyang gini? Tak ada kan? Bolehlah gini. Tak apa. Sebab dia adat. Adat tak apa. Nanti Cak Gomi jangan. Lagi 2 minggu sedia malam Jumaat kan? Pelik malam Jumaat juga tu. Ke mana apa? Saya pun tak tahu. Lepas 2 minggu ada Cak Gomi, tu tak boleh. Tu kalau Merry Christmas hari tu boleh. Tu tak boleh. Ucap Merry Christmas pun tak boleh. Ada pakai baju Santa Claus pun tak boleh. Nyanyi lagu dia, kan? Pun tak boleh. Tu kadang-kadang kita pun tak faham. Sian kan? Saya pergi di salah sebuah hotel Melayu punya. Budak-budak dia sempena Christmas pakai baju, pakai topi Santa Claus. Sian. Dia tak tahu.
kita pun tolong cakap. Pagi pakai masa sarapan, tengah hari dah semua dah tak pakai, alhamdulillah. Dengar dia cakap kita. Itu kan. Ambil panduan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.